Kalau pada temu kamu katakan Zoom. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kali ini saya sebenarnya pertama kali menggunakan apa yang saya tengok kawan-kawan lain buat, menggunakan Zoom untuk FB Live. Jadi saya telah beberapa kali attempt nak buat cara macam ni. Sebelum ni tak berjaya, tapi insya-Allah malam ni berjaya dengan bantuan anak saya Ahmad Nazrin Nazari . Jadi cuma satulah yang saya faham sekarang ni, kalau gunakan Zoom ni dah tak boleh lagi pakai topi dengan cermin mata yang selalu pakai tu kan, sebab dia boleh gunakan kalau pakai FB yang biasa, bukan pakai Zoom. Tapi saya rasa insya-Allah niat saya akan sampai dari segi saya nak tunjukkan apa nama tu tak ada topi nak tunjukkan cara chat kan, sebab kita nak cerita, saya nak cerita ni sharing from the live chat. Live malam tak ada live lah kan, maksudnya daripada interactive chatting, dan saya memang menggunakan aplikasi Galaxy Screener untuk kemudahan saya buat analisa hari-hari. Of course kalau nak jual beli, saya masih lagi dengan CGS CIMB, jadi saya akan gunakan platform CGS CIMB. Tapi kalau untuk menganalisa lah balik cerita daripada beberapa tahun yang lepas sampaikan sehingga saya mengajar di mana-mana satu Malaysia ke, mengajar remiser sendiri pun, remiser dealer pun, program CPE point semua pun, banyak topik yang saya ajar akhirnya saya menggunakan Galaxy Screener. Jadi perkara yang sama saya akan lakukan malam ni. Sampailah ajak saya yang cara ni, dulu you all nampak kan saya tunjuklah macam tu lah, macam ni kan, very unprofessional lah, very amateur. So I hope tonight saya dapat share apa yang saya niat nak share tu kan. Apa ni, siapa nama ni, Rosita, Ita pun ada, Ita ada, apa nama tu. Okey, jadi kita nak mulakan ke anak saya ada sebelah ni, dia kena juga tolong saya ni. Okey, macam ni kan background ni kan, ni background Smart NR Smart NR. Saya menggunakan sekarang ni jenama Smart NR. Apa nama tu untuk saya punya kelas, jenama Smart NR. Okey, mungkin saya boleh terus ke sharing saya tu. Saya pun nak tengok sejauh mana benda tu akan menjadi. Jadi yang saya faham, saya kena tekan dekat share screen. Betul Nazrin? Share screen. Saya tekan share screen. Lepas tu Bapa tekan mana? Okey, terus tekan share. Terus tekan share. Yes. Tekan share. Oh, ni screen ni, share screen. Kemudian saya pergi ke ni, kita nak perlu pergi Parkson. Parkson, ni kaunter Parkson. Bukan kata apalah kebanyakan kami di pasaran saham ni fokus more on charting, tengok chart, tengok pergerakan harga saham melalui chart walau bagaimanapun saya mengambil kesempatan di sini untuk sharing dengan you all yang baru-baru ni terutama pelabur baru lah. Pelabur lama pun mungkin kena dengar semula. Selagi boleh kalau nak invest melabur, carilah syarikat-syarikat yang membuat keuntungan. Selagi boleh kita cuba elakkan melabur dalam syarikat-syarikat yang membuat kerugian. Sebagai contoh Parkson ni kita panggil ni yang PE ni. PE dia kenapa kosong ni? Kosong pula. EPS minus 39. Earning per share, maknanya pendapatan sesaham syarikat ni dia rugi bukan katakan
pendapatan dia berapa, mana dia untung kan, mana company rugi. Senang cerita, company Parkson ni dalam kedudukan company rugi, company rugi. Okey, tapi sekarang ni saya nak lebih membawa you all sharing ni kalau kita turun ke bawah ni company rugi nampak merah tu kan. Merah ni maknanya setiap kuarter dia rugi banyak kali dia rugi Okey, so sekarang ni kita pergi balik ke, saya nak mencari chat. Okey, technical chatting. Benda ni pun kan saya tak tahulah, mungkin kalau ada sesiapa yang berminat yang tengah mendengar saya punya live ni kan, siapa yang mendengar ni mungkin saya hanya boleh ambil 100 orang 100 orang tolak saya dan anak saya, maknanya 98 orang, sebab saya bayar Zoom ni untuk 100 orang. Siapa nak cop dulu. Saya nak bagi panggil apa kelas percuma untuk cara bagaimana menggunakan Galaxy Screener. Jadi siapa nak nanti kena cop dulu. Saya akan update di dalam saya punya apa panggil tu FB saya. Tanya siapa nak join free class, tolong cop nama kan. Ada cara lain nanti Jadi orang yang dengar ni lah, kalau mungkin yang boleh cop dulu kan. Saya tengok ada 158 orang yang sedang mendengar saya punya live FB ni. Balik tempat hanya 98 so Nazrin agak bila boleh buat ni nak buat masa hari kerja ke, masa mana live market ke, masa ke malam kan. Mungkin malam lah kot yang lagi selesa malam saya akan sharekan bagaimana menggunakan Galaxy Screener tu. Okey, dah dengar yang tu. Sekarang you all nampak kan, saya pun menengok dekat saya punya handphone ni. Saya nampak you all nak cop kat sini Ada, alhamdulillah. Saya sebenarnya sangat teruja lah saya sangat teruja dengan situasi terkini lah kita semua ni. You all, saya tengok you all hungry for education, for information education, which is a very very good, apa panggil nama tu, very very healthy punya perkembangan lah, perkembangan yang sangat sehat. Saya tengok dalam pasaran saham sekarang ni, di mana pelabur-pelabur baru, terutama yang muda-muda ni kan, you all hungry for knowledge, which is again very 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 good, very very good. Dan sekarang ni pula saya tengok ramai saya tak ada guna ayat berlumba tapi ramai, alhamdulillah, apa nama tu, yang mana yang dah pandai pula cuba sharing lah, saya guna sharing lah, mengajar ke sharing ke dengan you all semua. Dan mereka tu pula daripada, saya tengok berbagai latar belakang lah pula ada yang remiser, ada yang saya tengok analis, jarang analis sebab dia orang kerja makan gaji dengan syarikat. Saya rasa dia orang tidaklah pergi ke arah panggil apa ni, entrepreneur punya spirit, nak buat kelas, cari student, tak ada kalau analis. Tapi yang saya tengok sama ada dia orang tu remiser base, not even dealer pun tak ada sebab dia pun makan gaji. Remiser ni yang on commission base kan. Jadi saya tengok ramai remiser, kawan-kawan remiser. Dan juga saya tengok ataupun mereka tu pelabur tegar ke, pelabur pengalaman ke. Jadi mereka buat kelas sharing melalui pengalaman mereka sebagai seorang pelabur walaupun mereka of course kalau ayat dia orang tak ada lesen lah dia tak ada lesen, contoh dia tak ada lesen dealers rep, dia tak ada lesen remiser ni. Tapi walau saya tak tahulah sama ada itu menjadi isu atau tidak kepada SC dan bursa orang-orang yang kita panggil tidak berlesen, mana mereka bukan dealers rep, mereka pelabur, sama ada sebenarnya mereka boleh ke tidak memberi servis buat kelas ni Jadi saya pun tak nak
sentuh lagi bab itu sebab dia agak sensitif kepada sebahagian kita yang kalau buat kelas dan mereka tidak memegang lesen wakil peniaga saham. Saya mewakili wakil peniaga saham berdaftar Bumi Putra sebagai seorang presiden Persatuan Remiser Bumi Putra Malaysia. Okey, cukup setakat tu. Jadi sekarang kita balik kepada niat saya, kongsian saya dalam kes kalau nasib baik saya tengok dekat saya punya ni nampak penuh. Sebab kalau kat sini nampak tak penuh, macam ni Lin, macam nak hilangkan muka papa ni macam tak, sebab dia macam terganggu situ. Macam nak kecilkan ke apa tu? Saya minta tolong anak saya kecilkan okey. Kecilkan benda tu boleh tarik ke bawah atas. Okey, sekarang dah clear. Okey, apa yang saya boleh share daripada panggil apa ni? Screen ni. Ini adalah screen KLSE Screener. Screener. Puas hati saya pada hari ini saya dapat betul-betul sharing benda yang saya nak ni. Muka saya itulah kecil lah kat atas tu. Okay. So pertama yang kita boleh cerita pasal Parkson ni, ya tuan, rupanya ilmu saham ni luas dan menarik. Betul. Okey, sebelum you all nak bertanya mana counter, saya minta maaf saya nak concentrate cerita pasal Parkson saja. Kaunter-kaunter lain tu mungkin lain masa ke lah Jadi kalau you all ada nak menanya pasal kaunter, mungkin saya tidak ada masa untuk menjawab ataupun mengulas kaunter-kaunter you all tanya Okey, berbalik pada Parkson, konsep kita. Kaunter Parkson ni first of all dari segi fundamental syarikat yang company rugi dah lama Parkson mengalami kerugian. Malahan sebelum kita menjadi seorang pelabur di Bursa Malaysia, maksudnya kalau kita sendiri melihat di sekeliling kita seperti apa yang berlaku. Saya bercakap dengan kenal tu lah, datang je ilham tu nak bercakap kan. Siapa? Peter Lynch kan, nama dia Peter Lynch kan, one of the very famous and successful investor, pelabur di Amerika Syarikat, pengurus dana. Dia kata kan, sebelum dia nak melabur tu, dia suka pergi shopping kompleks tengok macam mana suasana di shopping kompleks. Lepas tu dia suka tengok apa yang bini dia suka beli, isteri dia suka beli. Dia do observation, and then from this observation dia akan nampak trend apa benda yang orang sekarang perlukan, apa benda yang pengguna beli kan. Sebab dan tengoklah jadi apa latar belakang company tersebut, siapa yang menjual barang-barang yang jadi hot sekarang tu kan. Jadi begitu jugalah cerita kita terkini. Of course lah semua orang pakai face mask ni kan. Jadi akhirnya apa panggil tu, harga saham-saham yang company buat face mask ni naik kan. You see that is very common sense actually. Okay, berbalik kepada Parkson ni kan. Saya sendiri dulu suka shopping Parkson ni yang dekat Sungai Wang. Jadi akhirnya Parkson di Sungai Wang tutup. Kemudian saya sekarang pergi Parkson Kajang. Baru-baru ni saya pergi Parkson Elite lah ke apa konon pavilion tu kan. But the fact is itu yang nampak depan mata kita lah. What happened to Parkson as a company. Saya tengok of course sekarang ni retail business ni terganggu oleh kerana COVID ni, semua orang tahu. Dan oleh kerana gangguan ini membuatkan pengguna tidak dapat betul-betul shopping lah. Dan sekarang kita dah mula risau, dah mula datang balik apa ni, PKPB, bersyarat lah kan. Hopefully dia tidak menjadi seperti mula dulu lah, sampai satu negara ditutup, kacau lah kita semua. It is not good, it is not healthy for the economy and to the majority, I mean to most of the people, especially yang bekerja sendiri, yang makan gaji mungkin tidak terasa. Okey, balik Parkson. Jadi saya nak share kat sini, bila Parkson ni dah lama dia panggil mendata, minta maaf saya guna ayat melepek, minta maaf saya guna ayat tu mendata melepek.
Jadi akhirnya bila lama mendatang ni pula akan ada satu istilah kita ni di mana kita panggil dia ada base. Dia ada base ataupun kita gunakan istilah dah ada support level ya. Jadi kalau sesuatu harga saham tersebut sampai ke jatuh, lepas tu dia mula sideways, sebab dalam saham ni ada 3 trend, uptrend, downtrend, sideways. Jadi kalau lama sideways tu kita dah boleh membuat andaian, membuat telahan mengatakan counter tersebut berada di dalam zon apa nama tu apa panggil tu sideways lah, sideways. Jadi apakah yang boleh kita lakukan sebagai seorang pelabur apabila melihat satu counter tu telah berada dalam sideways dan lama ya. Jadi kita mungkin mengambil pendekatan why not kita beli kutip sikit-sikit. Jadi ini ada satu kaedah lah. Lagi satu maknanya dalam fasa ni fasa yang mendatang ni juga kita panggil dia sebagai fasa accumulation phase. Maknanya fasa pengumpulan. Dan fasa pengumpulan ni lah di mana seseorang pelabur membeli, mengutip sikit-sikit. Dan fasa ni selalunya lama. Kalau tanya pula, fasa ni selalunya lama dan yang paling lama. Jadi apabila telah berlaku pengumpulan beberapa lama, akhirnya harga saham tersebut akan mula naik. Ya. Cuma berbalik dalam kes Parkson ni, apa yang saya suka share, kenaikan dia bila dia mula naik tu pula terlalu mendadak. Ya. Berapa jam kenapa Papa cakap kan dia jadi macam buat kelas kan selalu saya selalu kadang lama kan sebab sekarang saya nak cuba jadikan setengah jam tu walau malam lah dapat ke tidak, aku takkan jadi sejam lah kan. Kalau pakai macam ni pula tak boleh lah saya nak berkaraoke tak boleh nak share karaoke kena share skrin lain lah pula kan kalau nak kan. Tak apa, lupakan cerita karaoke tu. Okey, berbalik pada cerita kita. Jadi bila telah berlaku fasa akumulasi, maka harga mula naik ya. Bila harga naik tu pula kita panggil dia sebagai fasa markup. Markup ni apa? Lupa lah saya cakap Melayu dia. Markup, fasa kenaikan lah kenaikan. Jadi isu dia begini, untuk Parkson ni fasa markup ni dia berlaku terlalu drastik, bukan terlalu lah, agak drastik. Dia naik cepat, dia naik kuat ya. Jadi bila naik kuat tu pula, okey, yang saya pakai ni kita panggil time frame daily chart ya, daily chart. Satu bar ni satu hari. So dia naik satu hari, malahan pada hari yang pertama dia naik tu mungkin oleh kerana terlalu ramai sekarang pelabur-pelabur baru ya, membuatkan kenaikan tu keterlaluan untuk dalam masa satu hari sendiri ya. Dan kita panggil masa hari pertama yang naik tu dah ada panjang lidi. Lidi dekat atas tu kan kita panggil lidi tu. Maknanya harga naik kuat sangat. Lepas tu bila hari kedua tertinggi hari kedua naik tu lebih rendah daripada tertinggi hari sebelum tu. Itu dah ada bunga-bunga yang mengatakan harga saham ni akan mula jatuh ya. Dan juga saya suka share dengan you all, kalau you all nampak ni yang warna hijau ni, saya menggunakan dia panggil Heiken Ashi punya chart. Jadi untuk pemudah cara, hijau naik. Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. 4 hari Heiken Ashi hijau, lepas tu hari kelima dah mula merah. Jadi tolong ambil perhatian ya, sebagai pemudah cara. Bila dah hijau ni dan mula merah ni, merah pertama Heiken Ashi tu maknanya itu dah datang sell signal yang pertama. Sell signal yang pertama dah datang. Dan juga saya suka tekankan di sini rata-rata ya, bila volume naik tinggi ni, terutama you all yang baru-baru ya, saya tak kata orang lama tu tak buat perangai kan, sebab dia panggil history repeat itself. Maksudnya perangai pelabur ni sama je, orang lama orang baru, tapi sifat pelabur sama. Tamak takut, macam tu ya. Jadi maksudnya
bila kenaikan kuat semua mengejar, akhirnya panggil apa nama tu, terbeli di pucuk. Dan juga terbesar saya sendiri dalam kelas saya, kelas Smart NR saya, benda pertama yang saya selalu share adalah tentang analisa keuangan ya. Sebab saya tekankan juga dengan you all lah. You all kadang baru, very innocent, looking forward, think positive, very good, semua tu benda bagus. Tetapi tolong terima hakikat dan tolong fahami hakikat pasaran saham ni. Saya suka mengatakan, suka bercerita pasal 3R. Walaupun R tu dalam kalau untuk analisa pasaran, R tu benda lain tapi 3R yang saya selalu tekankan, terutama pada orang baru ni. R pertama ni, pasaran saham ni real, real, bukan tempat main-main. Dia benda real. Jadi hati-hati. Dalam tu you newbie, orang baru berbuka akaun lah, whatever lah. Tapi dalam tu juga penuh dengan jerung, penuh dengan sindiket, penuh dengan apa nak cakap lagi lah, benda-benda tak elok tu lah. Maknanya pemangsa, dia orang ni tunggu mangsa aja. Jadi kena faham, stock market ni benda real, bukan benda main-main. Dan yang kedua, dekat saya apa nama tu, jadi kita kena ada sifat reasonable, ada memahami pasaran saham ni memang dia ni produk keuangan yang masuk dalam kategori high risk. Of course high risk we talking about high gain kan. Macam apa yang berlaku hari ni akan kita share balik lah pasal percentage tu kan. Kena hari yang betul, kena right timing. Of course we can in a way not to say never make as good money as tempat lain kan, mungkin dekat forex ke boleh lah, whatever kan. Tapi stock market ni adalah salah satu tempat yang kita boleh buat very apa nama tu, extensive percentage gain dalam masa yang sangat singkat, mungkin dalam masa sehari. Limit up jadi bermaksud balik, oleh kerana pasaran saham ni berada dalam kategori high risk high gain, saya tekankan berpuluh-puluh kali, sentiasa saya tekankan dalam kelas-kelas saya, hanya gunakan wang lebihan. Sebab kalau kita dah salah beli counter, mana syarikat yang rugi, kita salah pula timing kan. 2 kali salah, pasaran saham akan membunuh kita. Seperti apa yang berlaku pada Parkson ni, selepas kenaikan yang kuat, maka dia start bunuh orang. Pun minta maaf cakap, saya gunakan ayat cara bahasa kampung lah ya, dia bunuh orang. Harga nasi tu merah. Kalau kita ada share dalam tu, kita takkan reti bukan kata semua tapi rata-rata pada kita takkan reti nak cut loss. Takkan reti, mana kita mula berharap dan saya selalu tekankan lagi, jangan main kontra. Kalau main kontra ni, beli yang paling tinggi tu, yang paling tinggi hari yang paling tinggi kan, T1, 2, 3, 4. Memang kena bunuh. Lepas tu you sakit hati, revenge trading, lawan balik, dah kena selling out, masuk balik, kena lagi satu round. Lawan lagi satu round, kena lagi satu round. Jadi benda ni pula yang saya nak tekankan juga, nak share juga, benda ni dah berlaku dekat saya satu ketika dulu sehingga pun tak naklah guna istilah sampai tak makan tapi kan saya suka menangis kan, pengalaman jadi saya tak nak you all jadi sampai macam tu. Niat tu baik kan, nak cari duit lebih, whatever lah, duit geli-geli, apa lagi ayat dia, nak cuba buat duit dalam pasaran saham, tak salah. Tetapi apa jadi dengan realiti 3R tu. Bila datang realiti pasaran saham mula menggigit duit kita, dia jatuh yang ni, yang merah memanjang merah ni kan. Berapa lama kita suffer? Dan itulah realiti pasaran saham. Saya tak nak, saya kadang-kadang memang tak tahulah, ni kadang mula bercakap ni cara emosi kan. Separuh tu asyik cerita untung saja. Benda tu tak real. It is not real. Saya kadang mula malah nak cakap lah kan tentang bunyi benda negatif kan. Mana realiti pasaran is not as easy as that. Tapi I as a broker, as a remiser, I welcome you all masuk pasaran saham, mencuba nasib. Tapi biarlah dengan ada ilmu,
Dan dengan keyword pertama duit lebih, wang lebihan. Kalau jadi apa-apa you all tak terasa sangat. Kedua, jangan pula ada wang lebihan tu main tabur je lah kata kan, main tembak je kan. Tak boleh lah, kalau boleh biarlah ada ilmu kan. Jadi ada ilmu, bila ada ilmu kita mencuba nasib. Especially trading ni, istilahnya apa nama tu, trading is like fishing, macam mancing. Ada masa sekarang tak menjadi, umpan pun habis. Tapi kan kalau kena masa sekarang dapat umpan besar, ikan menjujut, ngap, terus untung besar kan. Itu adalah hakikat pasaran saham. Itu hakikat pasaran saham. Kalau you all faham benda tu, never mind. Go ahead. Teruskan. Trading is like fishing. Macam ni, sampai kena timing cantik, dia naik balik. Jadi isu timing, isu timing. Jadi saya dalam sistem Smart NR saya menggunakan 10 langkah lah, 10 langkah dalam kelas saya betul-betul yang saya akan buat pada bulan ni. Ada 2 tarikh, 17 bulan untuk cara online dan 24, 25 hari Sabtu Ahad dan minggu selepas tu saya buat cara in person di pusat belia. Saya akan share semua benda ni. First about apa nama tu, Smart NR FA, Fundamental Analysis. Yang kedua sebab ikut TA. Jadi market ni ada 2, satu saham apa yang kita nak pilih. Yang kedua bila waktu sesuai untuk beli. Dan of course juga untuk menjual. Jadi it's all about ilmu dan banyak benda yang you all boleh belajar, boleh korek, boleh dengar apa yang saya cakap masa saya buat kelas betul-betul nanti. So berbalik kat sini. Kalau apa you all mampu buat masa ni hanya untuk mendengar macam ni, free session, free sharing ni, teruskan kepada saya, itu sebagai amal jariah saya. Okey, berbalik. Jadi bila merah-merah ni jangan beli dulu. Itu sistem saya. Bila first hijau muncul, dah ada tanda beli lah. Tapi kenaikan hari ni boleh tahan juga kuat dia kan. Jadi lagi satu yang bawah ni pula, yang bawah ni kita panggil stochastic RSI. Jadi sebelum kenaikan ni yang berlaku pada hari ni, stochastic RSI itu memang dah berada dalam zon yang kita panggil sebagai oversold, terlebih jualan, dan itu memberi indikator, petanda, maknanya anytime counter paksa ni akan naik. Kita bukan cerita hari ni, maknanya malahan semalam bila zon tu dan zon oversold tu, stochastic RSI indikator dia telah memberi gambaran ataupun indikator mengatakan anytime counter ni akan naik balik kerana sebab oversold. Begitu juga dengan RSI, walaupun dia RSI ni pula dia tak sampai cecahlah ke zon oversold, tapi dia mula naik balik, dia mula mencingkuk balik ke atas. Of course kalau kita panggil yang MACD ni, yang ini default setting ni maknanya MACD akan yang paling akhir lah, senang cakap. Yang paling akhir akan memberi gambaran ataupun petanda ataupun signal suruh beli. Jadi MACD belum keluar buy signal, tapi dia lambat. Yang bawa dalam ni pula kita panggil histogram. Pun kena tengok, ada kaedah dia, kita tengok, kita tahu histogram bagi signal beli atau jual. Jadi berbalik lagi satu ke atas ni, parabolik. Parabolik pun belum bagi buy signal untuk hari ni. Tapi kalau nak tunggu confirmation, kalau besok dia naik lagi, apa nama tu, maka akan muncullah buy signal. Jadi again, one more thing saya nak share lah untuk malam ni. Jadi macam kelas pula kan, tak apalah, whatever lah. Saya menggunakan bila kenaikan kuat dan volume kuat kan, saya akan otomatik pula otomatik akan tukar time frame daripada yang daily chart ni. You all nampak kan? Nampak ke bila satu kali nanti insya-Allah nampak kan, sebab yang saya faham ini cerita isu lagging lagging leader. Ini lagging dalam apa? Dalam Facebook ni kan. Jadi apa yang saya nampak ni dengan apa yang you all nampak, dia ada lagging. So now I'm looking at 1 hour. Bila chart 1 hour, dia akan memberi
gambaran lain, gambaran yang berbeza. Jadi maksud saya, kalau selalunya komputer tu naik terlalu cepat, automatically pula saya akan intai-intai, cium-cium, tengok-tengok on hourly time frame. Ada tak dah keluar cell signal sebagai contoh. Tapi apa yang saya nampak setakat ni guna 30 minit, tidak ada cell signal. Malahan dalam yang 15 minit pun jarang saya gunakan 15 minit ni, tidak ada cell signal. Malahan dah ada pula bunga-bunga by signal balik. Begitu juga saya tengok ada support level dekat around 14 cent. Tapi again saya beritahu apa saja yang saya sharing pada malam ini tidak sekali-kali bermakna saya memberi buy call ataupun sell call. Benda tu kalau ikut undang-undang, kami yang memegang lesen wakil peniaga saham ni tidak boleh memberi buy call atau sell call. Sebab lesen kami adalah lesen wakil peniaga saham. Yang boleh bagi buy call atau sell call ni adalah lesen analis, penganalisa saham. Tapi dah tugas kami berada dalam pasaran saham, kami lebih patutnya bersifat sharing info, dan kita bolehlah sharing info dan sharing ilmu. Jadi apa yang saya lakukan pada malam ni adalah sharing info dan sharing ilmu. Jadi apa yang daripada ilmu analisa teknikal yang saya lihat adalah ada nampak pula tu, nampak ada support around 14 cent. Support tu lah maknanya selalunya kita mengatakan bahawa harga saham ni akan naik semula. Kita cerita pasal support. Kalau cerita pasal resistance, mana kita mengandaikan harga saham tu tak boleh pergi, tak boleh naik lagi. Jadi benda-benda ni lah yang selalunya memang apa nama tu, apa panggil ni, cara ni lah, cara antara Smart NR, antara Smart NR punya sistem. Sebenarnya tak ada apa yang hebatnya, tidak ada apa yang lebihnya kan. Apa-apa yang kami share ni adalah apa yang saya share dan juga kawan-kawan lain ni, ilmu yang memang terbuka, termaktub, memang ada, yang you all semua boleh cari sendiri kalau nak. Sekarang zaman Google kan, nak pergi dekat YouTube, nak pergi dekat bahan bacaan, Investopedia, boleh saja kalau you all nak self study. Okay. Tapi kalau you all rasa you all ada duit lebihan, you all nak invest some money on education, on ilmu, ataupun mungkin dengan mendengar sendiri daripada apa panggil ni, tenaga pengajar ni, akan lebih memudahkan you all untuk faham. Jadi memang dianjurkanlah, disarankanlah you all invest some good money for education, untuk kelas-kelas saham ni. Sekarang alhamdulillah ramai yang offer service, offer mengajar di pasaran saham. Saya sangat sukalah tentang perkembangan terkini tersebut. Cuma you all atas you all lah, pandai-pandailah memilih nak guru dengan siapa, kemampuan you all membayar kan, adakah harga tu berbaloi. Okey, boleh saya tengok sikit kat sini, apa nama tu, wah dah ada Zoom. Itulah, alhamdulillah. Inilah kehendak saya malam ni tercapai cita-cita saya. Oh, Daddy NR. Azlin. Apa nama? Okey. Ini pun saya nak share something. Ini berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan pasaran saham. Maknanya saham ni kita tak ada cerita lain kan. Nak untung, nak buat duit. Itulah niat kita kan. Saya bukan kata lagi sangat saya punya topik ni. Berbalik cerita hari ni, siapa yang follow FB saya kan, 2 hari lepas, oleh kerana saya ada urusan dengan Universiti Uni Razak, Universiti Tun Razak di bangunan MIDF lama. Rupanya universiti ni kepunyaan PNB. InsyaAllah saya akan cuba cepat berhubung dengan apa panggil tu, dengan yang saya berbincang tu lah, adalah profesor, adalah dia punya
orang bawah dia kan. One thing good, please follow my FB. Sekarang ni dah ada fund untuk Bumi Putera, untuk Bumi Putera menyambung pelajaran. Sama ada apa nama tu, ada dana yang terkini sebenarnya, tapi ramai tak tahu. Jadi insya-Allah saya dah beritahu dia orang, boleh tak saya sama promote dana ini untuk you all menyambung pelajaran sama ada dalam first degree ataupun master degree. Benda ni ada. Tapi saya belum dapat nak share lah sekarang sebab info tu belum sampai ke tangan saya. Baru sampai ke telinga saya dalam perbincangan hari Senin lepas. Saya dapat je dalam tangan saya akan share info ni di FB saya. Saya memang doakan seramai bolehlah kita minta maaf, saya tidak berniat racist ke whatever lah, tapi dalam kes kita ni memang saya pun sendiri lah Presiden Persatuan Remaja Bumi Putera. Saya memang mewakili etnik Bumi Putera kan. Jadi memang ada fund khas untuk Bumi Putera terutama dalam bidang pelaburan ya. Jadi nanti you all kalau dengar, kalau dapat tahu, you all grab the opportunity. Dekat saya kan, the best investment is education. That's for sure. That's for very very sure. Yang saya sendiri dapat rasakan ya. Di mana saya berada pada hari ini tidak lain tidak bukan adalah disebabkan, jadi asbab lah kalau kita lalu agama pula ya, kena pandai bercakap ya. Asbabnya adalah pendidikan, adalah kemampuan kita belajar dan kemampuan kita mendapat sijil dan kita menggunakan sebaik mungkin sijil tersebut untuk kita move up the ladder, kita akhirnya beri servis kepada orang sekeliling kita dengan ilmu yang kita ada. Dalam kes saya, dalam kes kami di pasaran saham, ilmu pasaran saham yang kami sharekan dengan semua orang dengan public. That's what we are doing all this while lah for some time. Dan you all pun tahu dalam pasaran saham ni ada beberapa orang-orang ternama yang sangat-sangat ternama. Macam tadi saya sempat bump into DDNK, Datuk Dr. Nazrihan. Dia memang panggil saya Abang Nazari lah. Dia panggil saya Abang Nazari. DDNK ni budak MCKK. Saya budak Sedar, Sekolah Datuk Abdul Razak. So tersempat tadi, Abang Nazari, rupanya kami sama-sama nak masuk ke restoran Chef Wan kan. Jadi akhirnya dia membawa grup dia siapa nama tu, Astro punya orang ke whatever lah, Astro dengan Berita Harian TV3 kan macam itulah. Dia orang pergi ke private room. Saya dekat tempat duduk biasalah di luar sana kan. Sempat bergambar tadi dengan DDNK. Dan ini juga saya Bakmis nak sharing lah ya. Rupa dalam hidup ni kan, orang putih ada kata, beware of what you wish, you might get it. Memang benda tu terlalu sangat berlaku, terlalu boleh berlaku. It's all about the mind ya. Maksudnya 2 hari lepas bila saya pergi, saya bergambar dengan patung Chef Wan kan. Tapi memang hari ni memang niat saya tadi bawa isteri saya, bawa anak saya dengan kawan dia makan di tempat yang sedap tu. Saya baru bercakap dengan anak saya tanya dia, cuba cakap dengan papa, sedap tak makanan ni? Kalau sedap, papa nak message, nak WhatsApp kepada Chef Wan. Chef Wan kan, papa nak message. Papa ada tahu dia punya phone number tau. Maksudnya saya cakap tu secara selamba. Saya cakap tu you all sendiri tahulah nanti ya. Saya ni jenis yang suka berseluruh, suka buat joking ya. Tapi maknanya saya cakap, rupanya itu apa yang berlaku adalah elok-elok selepas saya bercakap secara seluruh tu, Chef Wan tu muncul depan kami. Macam tak logik kan. Tapi bila saya tegur dia pun tegur saya,
Itulah dia kata, saya cakap lah, saya baru sebut nama you. Kan apa ni, oh betul lah kita kan, masinlah mulut you. Kita kan. Jadi memang ada isu mulut kita ni hati-hati ya. Kalau betul-betul dia boleh masin. Jadi janganlah berkata yang tak elok sekali-kali. Selagi boleh berkatalah, sentiasalah berkata yang elok, bercakap yang positif. Itu pasal dalam agama kita disarankan sentiasa disuruh berdoa. Maksud berdoa tu of course lah meminta benda yang terbaik kan untuk diri kita dan sesiapa saja orang yang kita sayangi kan. Jadi isu dalam agama berdoa. Isu kalau cakap orang putih lah ke apa ke, just say the right thing, just say the good thing. Malahan dalam agama pun Nabi sendiri ada berkata, ada bersabda, berkatalah yang terbaik atau berdiam diri. Maksudnya kalau kita tak mampu berkata yang terbaik, kita diam ajalah. Kita diamkan saja ya. Itu adalah perbuatan yang terbaik. Jadi ini saya bukanlah kata lari sikit to me this is part of my sharing lah dengan you all. Jadi kesimpulannya tadi dapat jumpa DDNK dan juga Chef Wan. Kedua-dua mereka adalah jutawan ya, jutawan-jutawan yang terkenal ternama di Malaysia. Jadi saya pun menumpanglah glamour dia orang, menumpanglah aura dia orang kan. Jadi saya ni orang biasa-biasa kan. Jadi alhamdulillah Allah kabulkan doa saya tadi dan rasa seronoklah ya, seronok berada di restoran tersebut. Kalau siapa-siapa nak pergi, saya memang syorkanlah. Kalau tak selalu pun pergilah sekali nak merasa suasana tu kan. Apa ni, restoran Chef Wan ya. Saya syorkan. Saya tak dapat apa-apa komisen tau. Saya promote dia punya ni, saya tak dapat apa-apa komisen, jangan risau. Tapi I just feel that it's a nice place, it's a nice environment, it's a very nice food. Memang sedap dia lain. Malahan anak Chef Wan tu sendiri siapa nama budak tu, budak lelaki kan? Chef Riz. Chef Riz ya, Chef Riz ya. Dia sendiri, anak dia sendiri yang ada kat situ. Apa nama tu, sama-sama jadi chef kat situ itulah kalau rajin pergilah nanti. Apa ni, okey balik apa nak cerita lagi ni pasal Parkson ya. Jadi saya tak kata ni, saya tak bagi ni by call, tapi what I see is that ada support level. Jadi berbalik kesimpulan pada malam ni, berapa jam Lin? Dekat sejam lah kan. Saya kalau cakap ni boleh je sejam, macam sejam tu rasa macam 10 minit je. Apa nama tu, yang cakap pun jutawan. Amin. Jutawan rupiah. Ada apa nama tu. Jadi belajarlah elok. Sebab dengan kita tahu sistem, saya pergi balik ke chat daily. Begini, saya tambah lagi satu lah untuk malam ni kan. You rajin kan. 200 lebih kat mendengar kan. Cuba tengok. Saya suka benda ni, benda free kan. Bertekan je. Tekan yang 1 week. Apalah rupa dia. Okay, 1 week tak adalah wow factor. Tak adalah nampak apa sangat ya. But I'm more interested. Apa nama tu for Parkson ni. Apa panggil tadi ni? Panggil apa? Tengok on daily chat lah. From daily chat dia masih ada nampak ruang yang mungkin kita boleh trade. Okey, otherwise apa lagi nak sharing trading ni kita kena faham, sebab you kadang menanya dan tak salah menanya dia kan, boleh naik lagi ke, contoh kan, macam ni kan, you minta ulas ke apa kan, boleh je kita buat ulasan kan, tapi you all have to take the fact that untuk short term trading ni dia panggil trading is about probability. Probability is not about certainty. Maknanya Allah sendiri dah beritahu kita kita tak akan boleh tahu apa yang berlaku esok. Kita hanya boleh kata insya-Allah. Nak menunjukkan kita sebagai manusia ni tidak tahu apa yang akan berlaku ke hadapan. Itu hakikat. Tapi dalam pada itu Allah bagi kita ilmu, bagi kita pengalaman dan sebagainya untuk kita melakukan yang terbaiklah untuk
macam dalam saham ni, maknanya untuk membuat andaian boleh ke lagi saham ni naik besok sampai mana kan, tu semua adalah ilmunya, tapi hakikatnya selagi ilmu apa yang ada tu pun dia tidak garanti. You all kena faham yang tu lah ya. Jadi kalau you all bertanya pun tak apa, it's good, just for sharing kan, ulasan. Tapi the fact is, the last fact is, kalau you all nak jual beli, you are taking your own risk, ya, mengambil risiko sendiri, dan juga you all membuat keputusan sendiri. Jadi itu kata tidak perlu untuk macam apa ni, kata betul tak betul dengan orang lain, tak perlu ya. You have to be very you kena matang dalam pasaran saham dan membuat tindakan sendiri tanpa apa panggil tu, menyalahkan sesiapa ya. Itu yang saya nak share. Okeylah, saya ternampak ni ada yang tanya EcoWorld lah. Okey, example you tanya macam tu, saya tekan kat sini. Search kan, saya tekan search Eco. Keluar tak? Eco First, Eco tu bawah tu EcoWorld kan. Jadi contoh saya tekan sekarang EcoWorld. Kita tunggu. Tu dia, tu EcoWorld. Dia mula keluar dekat page yang ini. Selepas page yang ini, nak pergi page yang tadi tu, tekan ke bawah. Kaki siapa pula lah keluar tu. Kita tekan technical charting ni. Kita tekan maka kita nampak, kejap ya, putar. Okey, sekarang dah keluar chart dia. Trade what you see on the chart. Kalau sekali pandang aja, okey, kita pakai ni apa panggil ni? Ini daily chart daily chart. Definisi dia terus kepada dia tengah sideways. Berbalik kalau macam tadi tu, apa nama tu, Parkson tu kan. Dalam kalau tengah sideways punya formation atau movement atau pergerakan saham ni kan, kita boleh kata kalau you ada duit, you boleh accumulate. Jangan pula lepas beli terus fikir nak meletup. Kalau meletup tu rezeki lah. Tapi ini dipanggil fasa pengumpulan. Selalunya fasa pengumpulan ni ketika harga saham berada di dalam pergerakan sideways. Take that as a very key word for you all. Kalau you all belum biasalah belajar pasal pasaran saham kan. Mana fasa akumulasi, fasa pengumpulan adalah yang berlaku semasa harga saham berada dalam pergerakan mendatar. Okay, that's very important. Jadi kalau nak beli, you expect to buy and hold. Jadi bila pula nanti dia mula mark up, mula naik, you dah ada share tu lah. Tunggu masa lah pula bila sepatutnya kita dipanggil fasa apa panggil tu distribution, dia menjual. Jadi kalau kita dah ada, itulah pula masanya kita boleh sama-sama mengambil untung, panggil profit taking. Okey, so itu yang saya boleh kata lah ya. Jadi sebenarnya seronok tengok aja apa nama tu, K1 ada news, buy signal pun dah ada, betul jomlah kita ni apa nama tu, mana tahu malam ni kita dapat sesuatu. Bila kita sesama rajin dengar ni, saya tengok ada kat 200 lebih orang dengar. Enter mana K1, jom kita tengok ada tak buy signal. Siapa yang nanya ni, saya punya student kan ni. Kejap saya minta maaf kalau saya tak tengok semua, kalau saya tak tengok ataupun tak dapat nak komen semua, sebab ialah saya punya perkongsian ni bukan untuk komen. Saya lebih suka berkongsi ilmu. Komen mungkin ada masa, bila ada masa bolehlah kita komen counter. Tapi saya rasa apa saya share ilmu tadi, saya rasa saya puas hati sendirilah. Saya rasa ada benda lah yang saya percaya bila you all yang rajin dengar tu dapat sesuatu daripada perkongsian saya tadi kan. Okey, kalau Dragon Ball belum suruh belilah Dragon Ball belum suruh beli. Tapi apa yang saya lihat juga, dia panggil ini sideways lah, fasa pengumpulan.
Sideway ni saya terus definisikan dia sebagai fasa pengumpulan. Jadi sesiapa nak beli pada fasa pengumpulan ni, saya ulang cakap, you all jangan expect lah dia tiba-tiba naik. Tapi kalau fikir saya ni lah yang atas ni kita panggil Dragon Ball ni, kita panggil parabolic SAR tu, dia kena muncul kat bawah, barulah datangnya buy signal. Jadi as far as parabolic SAR is concerned, belum ada buy signal. Apa lagi tu? Of course MACD dah ada tu, dah ada lah buy signal, dah ada cross ni. Tapi saya sendiri kalau on trading mode, istilahnya kalau on trading mode, saya kurang sukalah masuk counter macam ni. Saya lagi suka mencari counter yang ada potential dia lebih cara rebound yang kuat ya. Okey. UM nak telah niku. Itulah okey, saya tengok sekali lalu je lah sini. Saya tengok sekali lalu you all punya nanya tu kan. Apa tu? Macam mana sebab tadi kami ada terbaca kat bursa kata company tak tahu betul. Masih banyak kena timbul ilmu. Betul. Apa nama tu, Asia Fly, Golden Cross. Okey, saya tengok kan sebahagian daripada you all dah ada ilmu lah, ada ilmu trading ataupun ilmu apa namanya investment ya. It's very good. Tapi sebahagian daripada you all mungkin very new. Jadi kalau you all betul lah nak belajar, kalau ada duit lebih, boleh join mana-mana kelas. Macam kelas saya, saya letakkan harga kelas saya tidak terlalu mahal, tapi of course lah tidaklah terlalu murah. Cuma saya memang ada pasang niat, mungkin one fine day satu masa nanti saya akan merendahkan lagi, bukan merendah apa, memurahkan lagi ataupun merendahkan lagi saya punya yuran untuk membolehkan lebih ramai orang belajar. Tapi saya pun kena buat silibus yang berpada-pada lah, sebab saya tengok kadang you all yang baru ni, kalau saya ajar sampai semua sekalipun berasap kepala satu hari, it's not logic lah, kira tak logik. Kita belajar sampai macam sekarang ni, Remiser belajar sampai 8 hari, apa ni dia panggil TA 8, technical analysis 8 hari, itu baru technical analysis kan. 8 hari, dulu 10 hari nak belajar semua tu kan. Saya ajar you all kira setengah hari je. Setengah hari FA, setengah hari TA, kan berasap kepala. Tapi mungkin cara saya mengajar tu akan mudah difahami. Jadi saya cubalah buat crash course, compact, very compact. Tapi kadang tak tahulah, mungkin ada juga nanti yang akan komplain ke ataupun tak puas hati lah. Kita tak dapat nak puas hatikan semua orang kan. Tapi saya cuba yang terbaik lah ya. Sebagai seorang yang membuat bisnes mengajar, saya cuba yang terbaik untuk sharing. Jadi rasanya apa dah gitu? Ada nanya ni apa ni, YouTube dah ada ke tak? Nazrin tengah nak buatkan. Jadi apa nama tu? Jadi insya-Allah memang saya akan buat proper YouTube topik by topik. InsyaAllah, saya guna ayat insyaAllah. Mana itu niat saya, tapi belum sempat lagi sebab sebenarnya saya tak menang tangan lah macam benda yang saya nak buat. Tahun depan pun saya mungkin dah nak mula go on corporate training dengan PNB, dengan tabung haji, dengan EPF. Banyak benda yang saya boleh buat. Tapi buat masa ni saya masih concentrate dengan you all, dengan public, dengan individual. Grab the opportunity selagi saya mampu, selagi umur saya panjang, saya cuba sharing dengan you all lah. Tapi pilihan di atas you all lah. There's a lot of banyak kelas-kelas yang you all boleh pilihlah yang terbaik ataupun yang mana yang bersesuaian dengan you all. Saya rasa okey. Mana Nazrin, apa nak tunjuk muka sekejap? Tekan mana? Stop share. Oh, dia panggil stop share. Okey, sekarang saya tekan stop share. Muka saya keluar balik Jadi sekarang terpaksa nampak dahi saya yang berkilat ni, rambut saya yang kurang ni, tak nampak topi lagi kan. Macam ni nak terang lagi muka saya tu. Tak ada. Saya pakai macam ni aja, pakai benda ni aja. Bukan pakai betul-betul. Ada pun yang betul-betul dah tertutup pula.
Tu kan muka saya, tunjuk muka saya balik sikit. Apa nama tu? Itulah saya masih jenis santai-santai ni. Okeylah kot. Nampak macam tu kan. So kat belakang tu lambang Smart NR. Baju ni apa? Hari ni masih lagi pakai Ferrari. Saya suka t-shirt je Ferrari ya. Saya tak ada kereta Ferrari ya. Saya hanya ada t-shirt Ferrari. Saya tadi baru beli basikal. Basikal lipat. InsyaAllah saya nak cuba exercise balik ya. Badan saya dah jadi terlampau overweight sekarang ni ya. Dah cerita lain kot. Jom lah. You nak tidur kot. Sempat juga 200 orang lagi ada. So saya ucapkan selamat malam. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi mendengar saya punya live FB. Ada rezeki, ada kesempatan, kalau ada segala-galanya lah. Kita berjumpa lagi di ruang di masa lain ya. InsyaAllah ya. Saya kadang macam ni, rasa saya macam nak meninggalkan you all ni. Nak menghabiskan cakap-cakap ni kan. Rasa nak cakap lagi sejam 2 jam ni kan. Tapi kan tak tidur lah kita. InsyaAllah besok saya akan pergi ke CGS-CIMB. Sama ada mungkin esok saya akan tender resignation dengan CGS-CIMB. Sebab saya telah pun menerima tawaran, sign agreement pula. Surat tawaran, offer letter dengan Arab Nation MM Investment ya. Nanti besok kalau you all nak buka akaun dengan saya di investment boleh. Dan jangan lupa bulan ni 17 bulan dan 24-25 lah tak salah saya tu. Minggu lagi 1 tu saya ada buat kelas secara online dan juga secara offline. Kalau minat nak join kelas saya, dipersilakan. Saya update kelas tu ya. Iklan kelas tu from time to time lah on my FB ya. So okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa lagi. Nazrin, mana nak tekan Nazrin? N. Okay, saya tekan N sekarang ya. Bye bye.